Okey, saya dah bermula daripada dengan pasukan ni sejak tahun 2018. Memang kami sentiasa target juara dan pada kali ni round pertama nampaknya peluang kami ada sedikit cerah sebab kami mempunyai poin yang agak awal di awal perlombaan dan kami memang target juara keseluruhan pada tahun ni. So kalau banding tahun ini dengan tahun sebelumnya, seperti Fazli sudah kira tahun ketiga kan dengan tim ini, apa perubahan dan improvement yang sudah berlaku dalam 3 tahun ini? Okey, dalam tim atau motor? Okey, selama saya berada di dalam pasukan 1XOX TKKR SAG team sejak 2018, terlalu banyak perubahan dah sejak 2018, daripada motosikal, mekanik dan juga kru semuanya banyak berubah dan semakin tahun semakin bagus dan kami semakin yakin untuk menghadapi tahun-tahun berikutnya. Semua kira standby ready untuk semua cabaran yang akan datang. Yep. So dalam 3 tahun ini, apa masalah atau cabaran yang paling suka Fazli pernah hadapi? Okey, cabaran paling suka pada tahun pertama saya lah, iaitu 2018, di mana saya satu orang baru masuk di dalam pasukan, jadi saya terpaksa menyesuaikan diri, agak mengambil masa sikit untuk menyesuaikan diri. Tapi untuk tahun kedua, alhamdulillah kami dah dapat keserasian dan masuk ke tahun ketiga ni kami dah mempunyai target yang tinggi. So sebelum ni Fazli juga adalah seorang pelumba Caprix. Yep. Sudah berapa lama Fazli berlumba di Caprix? Okey, kalau ikut banyak orang tu saya bermula tahun 2003, tapi sebenarnya saya bermula tahun 2001 sebagai pelumba novice. Okay. Jadi agak lama lah. Yep. So 2001. Yep. Sudah dah kira berlumba. Yep. Okey. Jadi dah lebih kurang ada 19 tahun 19 tahun juga Yep. So dalam 19 tahun ni, dari privateer, beginner, privateer sampai Fazli dapat masuk, sebelum ni dapat masuk tim Petronas juga kan? Yep. Lepas tu sekarang tim ini. Yep. Boleh cerita sikit dalam perjalanan ini selama ni dari mula sampai sekarang? Okey, sebenarnya saya bermula daripada 2001 sebagai pelumba novice, iaitu menggunakan jentera 2 lejang. Masa tu Caprix semua pakai 2 lejang. Two stroke. Two stroke. Jadi saya bermula sebagai pelumba novice, tapi saya tak dapat apa-apa result. Selama 2 tahun saya race, 2001 dan 2002 semuanya jam. Semuanya rosak, tak pernah tengok checker flag langsung. Okey, jadi pada tahun 2003 tu saya cuba masuk kategori 4 stroke. Okey, 4 stroke iaitu kategori wira. Masa tu saya menggunakan jentera EX5. Jadi saya cuba masuk untuk dapatkan checker flag, tapi tak sangka saya mendapat kemenangan pada hari itu dan terus dilamar pasukan Maju Motor. Okey, bermakna itu memang tak sangka kerana orang nak cross checker flag saja, Yep. tapi tak sangka sudah menang. Yep. So itu adalah kira first race 4 stroke dan first race terus menang. Yep. Itu mesti sangat gembira ya. Ya. Ya, memang tak sangka kan. Ya. Pasal macam orang cakap tu, dalam 2 stroke tu banyak hadapi masalah enjin motor. Adakah disebabkan jentera 2 stroke itu lebih suka untuk di-tune atau di-setup berbanding dengan 4 stroke? Okey, sebenarnya jentera 2 stroke ni dia lebih mudah rosak daripada jentera 4 stroke. Jadi untuk race 2 tahun kebelakangan tu memang saya mengalami kerosakan enjin semuanya. Jadi tak pernah langsung tengok checker flag. Jadi saya memang berniat untuk habiskan race menggunakan jentera 4 stroke dan saya yakin jentera 4 stroke dapat habiskan race. Tapi tak sangka menang pula. Lepas tu terus dilamar oleh pasukan delegasi dinampak oleh tim besar lah. Yep. Lepas tu masuk tim apa? Maju Motor. So lepas first race tu terus dapat kira support dari tim besar macam. Okey, saya berlumba masa 2003 menggunakan EX5 tu pada race keempat. So apabila selepas kemenangan tu saya dilamar pasukan Maju Motor dan pada race kelima saya sudah pun menjadi pelumba untuk Maju Motor menggunakan jentera 125Z dalam 125Z challenge. Masuk balik 2 stroke. 2 stroke. 2 stroke balik. So lepas tu macam mana dengan result, dengan dapat bantuan
tim besar, motor setup yang lebih bagus. Okey. So macam mana result selepas tu? Okey, selepas masuk pusingan kelima, saya first time saya cuba Gentra 125, saya mengalami jatuh sebab tak pernah bawa 125 lagi. Okey, dah selepas pada tu kami bos bawa saya pergi buat latihan dan masuk perlumbaan ke-6 di Sepang. Saya menang terus. Menang terus juga? Terus menang. Okey, seperti you biasa race kat Caprix dan pernah race di ARRC, semua kira awak banyak experience dari Caprix lita kecil sampai lita Circuit. antarabangsa Circuit. yang proper. Yep. So apa beza antara circuit street circuit lita jalanan yang kecil yang teknikal dengan circuit besar yang lebar, panjang, top speed? Okey. So boleh cerita sikit antara ni dua? Okey, kalau ikut Caprix yang menggunakan lita sementara, lita sementara ni menggunakan jalan raya biasa, terlalu banyak beza dengan lita antarabangsa ataupun sirkuit lah. Kalau ikut perbezaan yang ketara daripada segi permukaan jalan, lepas tu dia punya seleko-seleko yang tajam dan juga cakap airbag dengan pagar yang agak sempit. Jadi agak lebih ekstrim Caprix daripada sirkuit. So kat Caprix dia memang boleh katakan tak banyak top speed. Yep. Dia banyak technical, Yep. slow corner, technical corner. Yep. Dan tiba-tiba you masuk ke sirkuit dengan semua corner yang kira agak laju. Ya. So macam mana awak boleh adjust diri untuk dari satu track kecil tiba-tiba ke track yang laju? Okey, kalau ikut saya dilatih sebenarnya sebelum saya di Caprix, semasa saya di Caprix saya dilatih di track yang sempit. Okey, selepas tu bos saya bawa pergi ke sirkuit besar dan latih saya di sirkuit besar. So di semasa latihan pertama kali tu saya agak slow sebab memang kita tak tahu sirkuit punya kondisi macam mana. So saya dibawa oleh satu rider senior saya dan bawa ajar saya macam mana sirkuit punya kondisi untuk kita ride lah. So memang sangat berbeza dengan lita kecil ni lah. Daripada situ saya belajar dan saya rasa sirkuit lebih mudah lah daripada litar Caprix, saya rasa. Rasa dia lebih selamat. Dia lebih selamat dan permukaan surface yang rata dan agak luas dan tiada orang cakap tempat yang sempit lah. Kita ada banyak ruang untuk kita overshot. Selamat lah. Selamat ya. Selamat. Okay, macam di sirkuit kita ada 5 speed, top speed, last braking, fast braking kat high speed dengan Caprix track. Makna saya bandingan ini dua. Okey. Apa beza dengan macam Okey. riding style? Okey, kalau ikut di Caprix kita lebih menggunakan terlalu banyak brake. Okey, braking point. Okey, di Caprix kita memang memerlukan braking point yang sangat keras dan sangat kuat sebab boleh dikatakan semua turn memerlukan brake yang tinggi. Okey, berbeza dengan sirkuit. Sirkuit kita tak menggunakan brake yang banyak sebab dia luas, dia tak menggunakan, dia cuma main dengan throttle. So terlalu banyak perbezaan lah. Untuk Caprix kita lebih menggunakan brake yang banyak so tenaga kita perlukan tenaga yang kuat. Okey. So ini adalah explanation dari Fazli, iaitu kebiasaan itu semua dalam sirkuit kecil, sirkuit besar, dan macam mana kita cakap tentang tenis sikit kerana Fazli juga seorang yang pegang spana. Boleh lah. Dia juga seorang yang teknikal. Saya rasa ini mungkin ramai juga yang minat nak tahu kan pasal jentera, pasal macam mana setupnya dan lain-lain. Boleh lah, sikit-sikit. Okey, Fazli, banding dengan ARRC punya jentera dengan Caprix, apa perbezaan yang paling besar? Misalnya kita cakap pasal Y15 lah. Okey, di Caprix ada sedikit macam goyang-goyang sikit. Okey, yang ni agak stabil, berat. Lepas tu grip kita boleh lean lebih daripada Caprix. Punya mesin lebih mantap
lah daripada Nah. cup free. Kira dia macam awak cakap tadi, ARC punya spek memang open. Lepas tu throttle body kena maksimum 32, tak boleh lebih. Lepas tu tak stroke tak boleh ubah. ECU pun open.